Selamat pagi tuan-tuan dan puan yang dirahmati sekalian. Selamat pagi, salam sejahtera. Selamat pagi kepada semua rakyat Malaysia, dimanapun anda berada, sama ada di Malaysia, di luar negara, di dalam negara, di luar negara, di mana saja anda berada lah. Okay. Pertama sekali, Pakatan Harapan tidak sama-sama sekali, tidak sama dengan Perikatan Nasional. Langsung tidak sama. Gayanya pun tidak sama. Cara berfikirnya pun tidak sama. Cara menangnya pun tidak sama. Segala-galanya tidak sama. Okey? Kena tahu itu dulu sebelum saya teruskan. Tidak sama. Nombor dua, pemimpin Pakatan Harapan pun tidak sama dengan Perikatan Nasional. Cara bertindaknya tidak sama. Cara berfikirnya tidak sama. Cara mau menangnya pun tidak sama. Cara mencapai matlamat dan objektif pun tidak sama. Semua tidak samalah. Kalau Pakatan Harapan untuk mau menang, Pakatan Harapan tidak pernah main kotor punya, tak pernah main kotor, no. Tak pernah lah main rasuah untuk menang. Tak pernah lah cipta istilah baru sedekah kan. Tak pernah. Perikatan Nasional tak tahu. Lagi Pakatan Harapan tak pernah pun dalam sejarah Malaysia kita ni tak pernah kemenangan, tak pernah kemenangan Pakatan Harapan, tak pernah kena kasih batal. Tidak pernah dibatalkan oleh Mahkamah Pilihan Raya Malaysia. Tak pernah dikasih batal. Tak pernah dikasih batal dan diulang balik ambil pilihan raya. Tak pernah. Tak pernah. Tak pernah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau ada orang bilang, oh keputusan PRK Dun Mahkota itu tidak sah, batal, sebab ada unsur-unsur inilah. Antara lain bila ada orang buat laporan kononnya ada salah guna kuasa di dalam, kempen, menggunakan aset kerajaan untuk berkempen. Saya mau bagi tahu, tak pernah dalam kes Pakatan Harapan, tak pernah ada kes di mana adanya salah guna kuasa semasa pilihan raya sampai terpaksa dibatal pilihan raya, dan akhirnya untuk diulang semula. Tidak pernah. Apalagi bagi rasuah, tidak pernah. Yang pernah itu adalah PAS. Kemenangan PAS dibatalkan kerana ada unsur rasuah. Dikasih batal sebab ada unsur rasuah. Dikasih batal sebab tak sah lah. Tak sah. Itu pernah. Itu ada. Tapi untuk Pakatan Harapan tidak pernah terjadi. Saya ulang balik, tidak pernah terjadi. Jadi kalau ada kalau ada yang tidak boleh move on, kekalahan teruk Perikatan Nasional, Mahyadin Mat Yassin dan juga Hadi Awang sebagai ketua Bersatu dan PAS, move on lah kamu kalah sudah, memang teruk kalah lah. Memang teruk kalah. Dan move on lah, janganlah simpan di dalam hati lagi. Move on lah, sedarlah bahawa Pakatan Harapan tidak pernah, sekali lagi saya bagi tahu, tidak pernah ada rekod, tidak pernah ada rekod keputusan yang diperolehi dibatalkan oleh Mahkamah Pilihan Raya
sebab ada unsur rasuah atau salah guna kuasa atau apa-apa saja kesalahan lah. Jadi tidak pernah. Jadi kesimpulannya, ingatlah, dengarlah dan sedarlah. Kesimpulannya, ingatlah, sedarlah dan tahulah kamu bahwa tidak akan ada ulang tayang pilihan raya. Tidak akan ada. Tidak ada pembatalan. Tidak akan ada pembatalan keputusan pilihan raya ini. Yang ada ialah telah disahkan bahwa Perikatan Nasional ditolak oleh rakyat. Ditolak sungguh-sungguh oleh rakyat. Sudah ditolak sungguh-sungguh oleh rakyat dan tak akan dapat bangun lagi. Saya boleh katalah hampir mustahil lah untuk ada comeback. Hampir mustahil untuk ada comeback. Saya pikir selepas ini di mana-mana tempat Perikatan Nasional akan kalah. Akan kalah. Di mana saja pun boleh kalah lah. Kesian sungguh. Okey. Apa pendapat anda? Anda boleh tinggalkan komen. Apa pendapat anda? Boleh tinggalkan komen. Kita jumpa lagi. Bye. Salam sejahtera Malaysia. Selamat pagi tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian. Apa kabar tuan-tuan pada hari ini? Okey, so saya nak gelak dulu. Saya mau ketawa dulu lah. Saya mau ketawa dulu. Minta maaf. Saya minta ketawa dulu. Mau ketawa dulu. Kerana ya, saya setuju dengan satu video yang saya tonton daripada video di Daniel. Apa itu nama dia? Nampaknya kali ini, selepas ini, semua bos-bos, semua bos-bos, pemimpin-pemimpin Perikatan Nasional terutamanya bersatu, terpaksalah berusaha untuk mencari kerja baru. Kerja baru, pemungut sampah di tepi jalan, pencuci longkang di tepi jalan, terpaksalah menjadi apa lagi ya, pencacai apa kata filem Piramli itu, pencacai najis. Terpaksalah mau cari kerja baru, ya, kerana mereka tidak ada lagi tempat untuk bergantung. Tidak ada lagi tempat untuk bergantung. Tidak ada lagi dapat projek-projek besar kalau selepas ini. Tidak ada lagi dapat projek-projek mega, projek-projek hebat, projek-projek yang dapat dibagi-bagi di antara kronika. Tidak lagi dapat membagi-bagi projek. Kenapa? Sebab selepas ini Perikatan Nasional terutamanya bersatu tidak akan menang sampai bila-bila. Tidak akan menang lagi sampai bila-bila. Mereka akan terus kalah. Jadi tidak akan ada lagi untuk comeback. Apalagi comeback untuk mau jadi kerajaan. Jadi tidak ada lagi peluang untuk dapat projek-projek untuk kawan-kawan, untuk macam-macam lagi lah, ya. Tidak ada lagi mau dapat jana wibawa. Tidak ada lagi yang dapat masuk pergi jana wibawa, macam jana wibawa kan tidak ada lagi lah lepas ni. Dan tidak ada lagi kawan yang dapat semula lah. Akan kena freeze lah hai kawan kamu. Aduh, kesian juga. Kegagalan yang paling teruk lah. Kegagalan yang paling teruk kali ini terbukti sudah bagi semua pemimpin-pemimpin Perikatan Nasional. Azmin Ali gagal teruk. Gagal teluk apabila memang gagal lah.
Hamzah Zainuddin gagal teruk. Muhyiddin Yassin nomor 1 paling teruk kalah, gagal habis. Sanusi lagi lah teruk. Yang dicanang-canang inilah General Perang Perikatan Nasional paling hebat. Hebat mananya? Sebelum ini hebatlah sangat, sebab ya itu tempat kamu. Coba tengok kalau bukan kamu punya tempat. Lepas itu PRK negeri yang paling kedapatan ketahuan tempat kamu kalah teruk. Kalau tempat bukan kamu lagilah teruk. Lagilah teruk. Langsung tak ada peluang. Jadi tuan-tuan dan puan, nampak gayanya Azmin Ali salah langkah. Mungkin dia mengharap pada opportunity, peluang. Bila dia nampak Muhyiddin Yassin jadi Perdana Menteri dan ada peluang untuk dia mendapat manfaat, mungkin ini mungkin ya. Tapi itulah politik kan. Politik segalanya mungkin. Ada peluang untuk dapat kelebihan, manfaat. Jadi dia pun masuklah bersatu. Masuklah bersatu bersama dengan Zuraida Kamarudin. Mereka sama-sama lah join perjuangan bersatu. Ya. Zuraida Kamarudin akhirnya dia buat parti sendiri. Lepas itu apa jadi? Kalah teruk. Nah sekarang terpaksa pula makan saman 100 juta. 100 kan 10 juta daripada PKM. Azmin Ali gagal habis. Dialah paling gagal. Ingatkan, sudah cukup pengalaman dalam hal-hal politik. Rupanya anda juga cukup sangatlah. Anda juga dapat duga apa yang akan berlaku pada bersatu. Yang akhirnya bersatu sekarang ini memang seperti di ujung tanduk ya. Bersatu sekarang di ujung tanduk, macam teluk di ujung tanduk. Macam teluk di ujung tanduk. Memang nyawa-nyawa ikan bersatu sekarang ini. Jadi terpaksalah sekarang Hamzah Zainuddin terpaksalah cari kerja lah. Pergilah cari kerja jadi pencacai. Kesian kamu. Dah sudah dapat bermewah-mewah lepas ni. Bersatu Perikatan Nasional tiada sudah dapat buat iklan maha besar, kain terentang gila-gila yang besar ke apakah, tak ada. Ikan bersatu memang tak ada harapan lah. Memang tiada harapan sudahlah untuk dapat baliklah duit dalam bersatu tu. Tiada sudah. Macam mana mau dapat duit lagi? Muhyiddin sudah mengaku duit masuk akaun parti. Alah weh, ini memang betul-betul silapai. Betul-betul Muhyiddin silapai. Aduh, boleh dia mengaku duit masuk di akaun bersatu. Lepas mengaku duit masuk di akaun bersatu, memanglah lagilah SPRM tidak akan kasih rilis lagi lah duit kamu dalam bersatu, dalam akaun. Memang tidaklah. Jadi kerana sudah tidak ada duit, paksalah carilah kerja yang lain. Jadilah pencacai kah. Sian. Kita jumpa lagi, bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian,
Baru sebentar tadi saya ada baca satu artikel, Faiz Naman, bekas MPT Bersatu, mencadangkan agar semua pejuang-pejuang akar umbi, pejuang-pejuang tulen, yang masih tulen, yang masih betul-betul pejuang, yang mau memperjuangkan reformasi negara Malaysia di dalam Bersatu, untuk cepat-cepatlah join PKR, joinlah Pakatan Harapan, setidak-tidaknya join Pakatan Harapan untuk terus memperjuangkan agenda reformasi. Kerana menurut beliau yang saya sisipkan di sini, dia punya artikel itu, ya. Menurut beliau, perjuangan Bersatu sekarang menurut beliau sudah tersasar daripada agenda asal. Menurut beliau lagi, perjuangan Bersatu sudah tersasar dan terikut-ikut dengan perjuangan secara ekstrim yang dilaksanakan oleh rakan di dalam Perikatan Nasional, iaitu PAS. Dan beliau juga kata kekalahan teruk calon PN di Dun Mahkota adalah satu gambaran mesej jelas daripada rakyat Malaysia bahawa rakyat Malaysia sekarang ini sudah bijak menolak semua dakyah, semua permainan politik berdasarkan kaum, politik berdasarkan agama, politik berdasarkan sentimen-sentimen perkauman keagamaan yang merosakkan negara. Tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, anda setujukah kalau semua yang masih lagi boleh mengatakan diri mereka sebagai pejuang tulen di dalam Perikatan Nasional, di dalam Bersatu, bukan Perikatan Nasional, ya, dalam Bersatu, untuk masuk di dalam Pakatan Harapan, masuk dalam PKR, join PKR atau join Pakatan Harapan at least, anda setujukah? Pada hemat saya tidak setuju. Saya tidak setuju. Pertama, kenapa saya tidak setuju? Negara Malaysia memerlukan semak dan imbang, memerlukan pembangkang yang kuat. Tapi dari segi kuat dia ini ialah mereka boleh membuat semak dan imbang di dalam dasar-dasar yang dibuat oleh kerajaan. Undang-undang dasar-dasar polisi kerajaan tentang ekonomi, tentang pendidikan, kesihatan, pembangunan rakyat dan sebagainya disemak dan diimbangi oleh pembangkang. Bukan pembangkang yang kuat ini, pembangkang yang kuat memainkan sentimen itu, sentimen ini, sentimen agama kah, sentimen politik suku kah, bangsa kah, racism kah, ekstremism kah, apa-apalah. Bukan itu. Tapi semak imbang yang kuat adalah semak imbang yang dapat menjadi watchdog, begitulah istilah dia. Minta maaf ya, itu istilah baik atau tidak saya tidak pasti, tapi itulah istilah dia, yang menjadi semak dan imbang yang baik kepada dasar-dasar dan polisi-polisi kerajaan. Kalau tidak betul, kena betulkan oleh pembangkang, ya. Jadi kerana itu, pertama, saya tidak setuju kalau semua yang masuk PH, PKR, sebab itu nanti akan menyebabkan tidak lagi seimbang, tidak ada lagi suara pembangkang yang kuat. Jadi pada hemat saya, yang kedua ialah saya kurang setuju kerana lebih baik mereka keluar daripada Bersatu dan mungkin boleh buat satu parti baru. Parti baru lagi ke? Kerana saya fikir perjuangan yang ada dalam Bersatu agaknya lah berbeza daripada perjuangan yang ada pada Pakatan Harapan, ya. Kecuali mereka boleh menukarkan mindset, mereka boleh mampu untuk tukarkan cara berfikir daripada yang lama kepada yang baru, itu ada harapan. Tapi saya tidak fikir orang-orang dalam Pakatan Harapan dengan begitu mudah menerima orang-orang daripada Bersatu ini.
ya daripada Bersatu ini. Walaupun bekas MPT-nya sendiri mengatakan bahawa iya memang betul dasar ataupun perjuangan asal sudah tersimpang, tersimpang sehingga terikut-ikut dengan perjuangan yang dimainkan oleh PAS, ya. Tapi apapun memang saya lihat PAS dan Bersatu semakin lama semakin ke era kehancuran, ke era perpecahan, ke dalam satu yang lama-lama akan pecah juga, lama-lama akan berpisah juga. Kerana nampaknya Bersatu tidak dapat membawa sebarang manfaat yang cukup signifikan kepada PAS. Tidak ada something that very significant that can show the result that this Bersatu have the power, have the so-called to be an asset for Perikatan Nasional yang akan boleh menjamin kemenangan mereka dalam PRU yang akan datang. Malahan saya lihat Bersatu ini boleh menjadi beban liability yang besar untuk PAS. Kerana Bersatu banyak pemimpin dia sekarang yang ada kes mahkamah. Okay. So walaupun begitu, kalau memang ada yang mau masuk PKR, bolehlah isi borang saja, jangan risau, isi borang dan saya fikir akan ada komiti yang akan menilai. Tapi janganlah pula mau masuk PKR hanya untuk nanti mau jadi calon. Dah lah macam begitu, ya. Janganlah pula sudah masuk PKR mengharap jadi calon, kalau tidak jadi calon nanti merajuk, nanti berpecah lagi. Janganlah pula mau masuk PKR, mau masuk Pakatan Harapan hanya untuk mau dapat kuasa. Tidak mungkin, ya, tidak mungkin. Kerana itu, apa pula pendapat anda? Adakah bagus sekiranya orang-orang Bersatu ni join dalam Pakatan Harapan PKR? Anda tinggalkan komen anda. Sila tinggalkan komen. Jangan lupa tekan butang notifikasi. Sebab kita ada banyak lagi yang perlu kita bongkar, kita dedahkan, yang kita bincang, yang kita ulas. Okey, dan jumpa lagi. Selamat petang Malaysia. Bye-bye.